semua. Cikgu harap anda berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar walaupun berada di rumah. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk lakaran. Okey, untuk makluman semua pelajar, nota ini boleh dimuat turun ataupun boleh dibuka melalui link yang cikgu akan berikan kepada anda semua dalam grup WhatsApp masing-masing, iaitu cikgu akan kongsikan link ini melalui Hyperdoc yang akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp masing-masing. Baik, objektif pembelajaran pada hari ini anda akan mempelajari dua objektif, tapi hari ini kita akan lihat objektif yang pertama dahulu, iaitu apakah peranan lakaran dalam reka bentuk, dan untuk objektif yang kedua pula, teknik-teknik lakaran pictorial akan belajar pada hari yang akan datang. Baik, sebelum memulakan apakah peranan lakaran, terlebih dahulu cikgu nak jelaskan apakah definisi lakaran terlebih dahulu. Okey, jadi untuk lakaran, maksud lakaran ini adalah satu lukisan awal ataupun lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas tanpa bantuan alatan lukis. Jadi dalam definisi ini, lakaran bermaksud pelajar melukis menggunakan freehand, tanpa menggunakan peralatan-peralatan melukis seperti pembaris ataupun jangka lukis, hanya menggunakan pensel dan juga tangan untuk membuat lakaran atau membuat lukisan pada kertas lukisan. Itu maksud lakaran. Jadi terdapat satu lagi definisi, iaitu lakaran pictorial. Berbeza dengan lakaran, sekarang ini lakaran ini dia ada perkataan pictorial. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan lakaran pictorial? Jadi lakaran pictorial ini merupakan gambaran kasar objek sebenar yang dilihat dari pelbagai sudut ataupun pandangan atas, iaitu pandangan atas ataupun dalam maksud yang lain pelan, kemudian pandangan sisi dan juga pandangan hadapan. Jadi untuk rumusannya, lakaran pictorial ini bermaksud lakaran yang mempunyai tiga sudut pandangan, iaitu dari pandangan atas, pandangan sisi dan juga pandangan hadapan. Mungkin pelajar keliru, jadi kita perhatikan gambar ini. Apakah perbezaan antara lakaran dengan lakaran pictorial? Jadi dalam gambar ini, pelajar perhatikan mereka ini dia melukis reka bentuk gitar, yang mana dalam lakaran ini kalau pelajar tengok, dia masih lagi dalam bentuk yang kasar, iaitu dilukis menggunakan pensel sahaja tanpa menggunakan peralatan lain seperti pembaris dan sebagainya. So kalau pelajar perhatikan garisan-garisan ini, maksudnya garisan yang belum lagi garisan yang digunakan untuk menghasilkan lakaran kasar. Manakala dalam lakaran pictorial, kalau pelajar perhatikan ada perubahan di sini, iaitu dalam lakaran pictorial ni lakaran dia lebih lengkap ataupun lebih jelas, iaitu dimasukkan dengan teknik-teknik seperti warna, teknik bayang-bayang, dan garisan-garisan yang ada pada asalnya tadi telah dipadamkan sebahagiannya untuk menunjukkan bentuk lakaran gitar tersebut dari tiga sudut pandangan. Sebab itu apabila warna dan juga bayang-bayang dimasukkan telah menampakkan lagi lakaran ini dalam bentuk 3D. Selain daripada itu juga, dalam gambar ini juga menjelaskan perbezaan antara lakaran dengan lakaran pictorial, iaitu lakaran ini lakaran yang menggunakan freehand dilukis menggunakan bentuk 2D seperti ini. Ini bentuk 2D 2D maksudnya hanya ada satu pandangan sahaja, tetapi ditunjukkan dari sudut yang berbeza, tetapi dilukis secara berasingan. Manakala untuk lakaran pictorial pula, kalau pelajar perhatikan, lakaran pictorial ni menampakkan back ni dari tiga sudut pandangan. Nampak dari bahagian atas, nampak dari bahagian hadapan dan nampak juga daripada pandangan sisi. Dan terdapat label-label seperti ini yang menunjukkan lakaran tersebut, bagaimana bahan-bahan akan digunakan dalam menghasilkan pembangunan projek. Baik, itu perbezaan antara lakaran dengan lakaran pictorial. Jadi secara rumusannya, lakaran ini adalah gambaran awal ataupun lukisan awal sebelum awak menghasilkan lakaran pictorial.
Jadi maksudnya di sini ianya masih lagi berkaitan ataupun mempunyai kesinambungan. Baik, kita masuk kepada objektif hari ini, iaitu peranan lakaran. Jadi untuk makluman pelajar, terdapat 5 peranan lakaran. Pastikan pelajar ingat apakah peranan lakaran tersebut. Okay, bermula dengan mempercepatkan pembangunan konsep sehinggalah penyelesaian perincian visual. Kita perhatikan satu persatu. Okey, untuk peranan yang pertama, iaitu mempercepatkan pembangunan konsep. Perkara ini bermaksud lakaran ini digunakan bertujuan untuk meneroka konsep sesuatu produk, iaitu lakaran dihasilkan pada kertas lebih dahulu sebelum dipindahkan ke dalam komputer. Itu maksud meneroka ataupun mempercepatkan pembangunan konsep. Contohnya dalam gambar ini, kalau pelajar perhatikan, terdapat pelbagai rekaan tempat ataupun pasu bunga tempat untuk menyimpan bunga dihasilkan pada sekeping kertas. Ini rekaan yang pertama, rekaan yang kedua, rekaan yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan juga ke-9. Ke-9 lakaran ini dihasilkan pada sekeping kertas bagi memberi peluang kepada mereka ni untuk meneroka konsep. Berbalik semula kepada meneroka konsep supaya pembangunan konsep tadi boleh dipercepatkan. Baik, seterusnya asas komposisi untuk ilustrasi. Ini peranan yang kedua. Jadi maksudnya di sini lakaran merupakan kaedah yang pantas untuk menunjukkan komposisi komponen sesuatu produk. Apa maksud komposisi? Maksud komposisi ini adalah pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan hadapan sesuatu produk. Ini contoh peranan lakaran, iaitu menunjukkan komposisi pembangunan sesuatu produk. Ini adalah produk yang ingin dibangunkan. Jadi nampak pandangan dari segi 3D, kemudian pandangan dari bahagian sisi dan juga pandangan dari segi hadapan. Baik, yang ketiga pula, lakaran ini peranan dia adalah untuk dijadikan sebagai medium komunikasi antara pelanggan. Jadi hal ini bermaksud lakaran ini membolehkan pereka, iaitu yang menghasilkan lakaran, untuk menunjukkan idea awal rekaan mereka kepada pelanggan. Jadi berlaku interaksi ataupun komunikasi di sini di antara mereka dengan pelanggan. Tetapi mereka bukan berbual kosong. Mereka ni akan menunjukkan bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh lakaran yang ada dan disampaikan kepada pelanggan. Jadi proses menghasilkan lakaran ini akan dilakukan beberapa kali. Kenapa beberapa kali? Kerana apabila proses komunikasi dilakukan antara mereka dengan pelanggan, mungkin pelanggan ni dia tak berpuas hati dengan lakaran yang pertama. Jadi dia minta lakaran itu diubah sekian-sekian. Kemudian mereka akan ubah suai. Dan proses itu mungkin berlaku berulang kali sehinggalah pelanggan itu bersetuju dengan lakaran yang terakhir. Yang ini adalah gambar contoh dia. Contoh yang menerangkan bagaimana lakaran ini boleh menunjukkan komposisi sesuatu produk. Maksud saya medium. Medium komunikasi antara mereka dengan pelanggan. Jadi mereka ini akan menghasilkan beberapa bentuk bag. Ada beberapa bentuk rekaan bag. Ini mungkin rekaan yang pertama, rekaan kedua, ketiga, dan disampaikan kepada pelanggan sehinggalah pelanggan memilih rekaan yang dia rasakan menarik dan diubah suai sekali lagi sehinggalah menghasilkan lakaran yang terakhir. Jadi proses menghasilkan lakaran ini mungkin tidak dilakukan pada sekeping kertas, mungkin dia dilakukan pada satu lakaran ini dihasilkan pada satu keping kertas. Lakaran yang kedua pula dihasilkan pada kepingan kertas yang lain. Yang ketiga, yang keempat dan sebagainya dihasilkan pada kertas yang bersingan, kemudian disampaikan kepada pelanggan sehinggalah pelanggan memilih lakaran yang dirasakan paling menarik dia. Seterusnya peranan yang seterusnya adalah eksplorasi visual, iaitu
lakaran boleh digunakan sebagai catatan aktiviti dalam eksplorasi mereka, iaitu mereka boleh meneroka beberapa lakaran pada satu bahagian komponen produk sebelum membuat pilihan rekaan yang dirasakan sesuai. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan perkara ini? Ini adalah contoh bagaimana seorang mereka menggunakan lakaran awal untuk meneroka idea tentang rekaan kasut. Bermula dengan bahagian sisi. Nampak tak ada perubahan di situ? Ini mungkin bahagian yang pertama, lakaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampailah jumpa lakaran yang dirasakan paling sesuai. Begitu juga dengan bahagian-bahagian yang lain, sehinggalah terhasil rekaan kasut yang dirasakan paling menarik. Jadi yang terakhir sekali untuk peranan lakaran ini, iaitu untuk penyelesaian perincian visual. Mereka akan menggunakan lakaran untuk menerangkan butiran seperti elemen, prinsip dan juga bahan yang akan digunakan untuk membangunkan produk. Membangunkan produk ni maksudnya menghasilkan produk yang sebenar ataupun produk mock-up. Sebagai contoh, ini merupakan lakaran yang menunjukkan perincian visual, iaitu ada elemen, ada bahan-bahan dan juga ada prinsip-prinsip yang terdapat dalam lakaran ini. Jadi inilah bentuk lakaran yang akan dihasilkan oleh murid-murid untuk tajuk lakaran. Iaitu pelajar akan menghasilkan beberapa lakaran yang dalam masa yang sama juga pelajar akan membuat ataupun memasukkan label-label yang seperti ini, iaitu label yang berkaitan dengan elemen, prinsip dan juga bahan-bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan produk ini. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Tentang peranan lakaran. Jadi kalau murid tak faham ataupun kurang jelas dengan penerangan cikgu, boleh turunkan komen ataupun tuliskan komen anda, tanyakan soalan pada ruangan komen di bawah. Selain daripada itu, sila muat turun ataupun baca nota yang cikgu upload ini ke dalam link Hyperdoc dan pastikan murid boleh baca. Itu sahaja untuk hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Pastikan anda teruskan dengan pembelajaran di rumah. Bye-bye.